Kampung Kota dan Seberang Perai. Saksi bisu kepada sejarah panjang seberang perai Pulau Pinang. Tempat di mana politik, perdagangan dan perjuangan bertemu dalam satu garis masa. Sebenarnya Kampung Kota meliputi pusat pemerintahannya meliputi Kampung Kota sendiri, Kampung Terus, Pangkalan Tambang, Matang Pasiak. Jadi dan sebenarnya ialah itu merupakan pusat pemerintahan, tapi wilayah jajahannya atau wilayah penguasaannya ialah dipanggil Kerajaan Kota Perai, iaitu bermula daripada Kampung Kota mengikut Sungai Perai, Sungai Kulim sehingga Kulim, Karangan, termasuklah Tasik Gelugok, Penanti, semua ni Kulim ni semua dulu berada dalam pemerintahan Kerajaan Kota Perai. Di sinilah tersimpan kisah seorang putera raja, Raja Perai, Tunku Sulaiman Ibni Sultan Abdullah Mukarram Shah. Sulaiman Ibni Almarhum Sultan Abdullah Mukarram Shah merupakan anak anda kepada Sultan Abdullah lah, Sultan Kedah. Dan juga dia juga adalah adinda kepada Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II yang memerintah Kedah pada tahun 1803 sehingga 1845. Hari ini, kita akan menjejaki langkahnya, menyusuri sungai yang pernah mengalirkan sejarah dan menziarahi makam-makam yang menyimpan rahsia warisan yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Suatu ketika dahulu, wilayah yang kini dikenali sebagai Seberang Perai merupakan sebahagian daripada negeri Kedah. Di tebing Sungai Perai, di kawasan yang kini dinamakan Kampung Kota, berdiri sebuah kota yang menjadi nadi pentadbiran dan simbol kekuatan wilayah ini. Dulunya terdapat pusat pemerintahan kota di Kampung Kota, iaitu ada kota yang mengikut cerita orang tua di sini dulu daripada buluh. Banyakkan orang Melayu dulu, kota-kota kerajaan Melayu dia gunakan bahan apa yang ada. Jadi paling mudah ialah kota dibuat daripada buluh sebagai benteng. Semacam di Kota Aur ataupun Kota Ok di Penaga dulu, yang pernah menjadi ibu di Kedah juga. Kota ni dikelilingi dengan pokok-pokok buluh. Kota Perai, nama yang gah ketika itu, merupakan kawasan pemerintahan bagi wilayah Perai, sebuah kerajaan kecil yang bernaung di bawah pemerintahan Kedah pada abad ke-19. Sampai pada ketika itu sebahagiannya telah menjadi wilayah British di bawah perjanjian 1800, di mana sebahagian Seberang Perai, terutama bermula daripada Kuala Perai, telah menjadi jajahan takluk British. Oleh itu Tunku Sulaiman terpaksa mengadakan satu lagi pusat pemerintahan yang tak mengganggu dan pengutip cukai, pusat perdagangan dan pemerintahan di Kampung Kota ini. Kedudukan kotanya yang strategik menjadikan ia laluan utama perdagangan, mengangkut hasil mahsul dari hulu Sungai Perai dan Sungai Muda ke Kuala Perai, seterusnya menuju ke pelabuhan Pulau Pinang. Kampung Terus ini ada pangkalan tempat dia mengutip cukai, Labur Banting juga pusat perdagangan, di Kampung Kubu, Pangkalan Tambang, semuanya dalam pusat pemerintahan Tunku Sulaiman, yang mana hasil mahsul daripada Kulim, daripada Karangan, daripada Sungai Kop dibawa keluar seperti biji timah, kayu, rotan, cendana, dan hatta Seberang Perai ini dulu terkenal dengan gajah. Gajah ni pun dibawa keluar dari sini. Di sekitarnya terbentang tanah pertanian yang subur, menghasilkan padi dan tanaman yang menjadi sumber rezeki dan ekonomi negeri Kedah. Namun, keistimewaan strategik ini turut menarik perhatian British yang berusaha menakluknya demi menguasai laluan perdagangan dan kawasan pertanian yang bernilai tinggi ini. Kemudian Benang. Sawah ni juga antara sawah yang awal dipanggil Benang Raja. Sebab saya pernah datang dulu Benang di sini dibuat oleh duduk sini, dia ada banyak cukai lagi kepada keturunan kerabat di Kedah. Jadi Benang ni dipanggil Benang Raja. Kini, Kampung Kota terletak di dalam kawasan Dun Pematang Pasir, Parlimen Pematang Pauh,
seberang Perai Tengah. Tengku Sulaiman Ibni Sultan Abdullah Mukarram Shah, seorang putera di Raja Kedah yang dikenali sebagai Raja Perai. Sebelum Tengku Sulaiman menjadi pemerintah di Perai, beliau merupakan pembesar di kawasan Arau Perlis ketika zaman pemerintahan bapa dia lah. Dan kemudiannya apabila Tengku Dayuddin dilantik menjadi Raja Muda, Tengku Sulaiman ni telah digantikan kawasan pemerintahannya di Arau kepada Perai lah. Tengku Sulaiman telah dilantik oleh ayahanda saudaranya, Sultan Diyuddin Ibni Sultan Muhammad Jiwa, kerana ketokohannya membantu baginda di Perlis untuk memerintah Perai. Awal sebelum kekandanya Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah kedua menaiki takhta Kedah lagi. Dia memilih kota ni. Dulu setiap wilayah ni anak-anak sultan tau jaga tau. Bukan pegawai daerah tau. Nah, biasanya sultan dia bagi putera-putera dia jaga di kawasan Perlis, kawasan dia, kawasan ni. Gelaran Raja Perai bukan sekadar satu nama. Ia adalah lambang kuasa, tanggungjawab dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi. Pada waktu itu juga di sebelah barat seberang Perai adalah wilayah British lah. Wilayah British yang dikenali sebagai Provinsi Wellesley. Manakala di bahagian timur adalah wilayah Perai lah, wilayah Tengku Sulaiman. Persempadanan ini adalah persempadanan pada tahun 1800 lah. Dan persempadanan ini juga menjadi satu isu lah di antara kedua-dua kerajaan, di antara Tengku Sulaiman dan juga British ketika itu. Sehingga tercetusnya konflik atau penentangan pun pengikut Tengku Sulaiman lah terhadap British mengenai pertikaian sempadan lah di antara wilayah Provinsi Wellesley dan juga wilayah Perai ketika itu. Dan penentangan tersebut telah tercetus lah di kawasan Bukit Merah ni lah, Merah dan juga Pematang Poh ni, di mana British telah klaim yang mana kawasan ini merupakan wilayah Provinsi Wellesley lah. Padahal kawasan ini sebenarnya adalah masih di bawah wilayah Perai lah, di bawah Tengku Sulaiman. Akhirnya pada tahun 1831 tercetusnya penentangan lah, ataupun peperangan kecil lah. Walaupun kecil, dia telah mengorbankan lah beberapa orang askar sepoi British lah di kawasan ini. Malangnya penentangan itu tidak berpanjangan lah, dia berakhir di situ saja. Kerana pada tahun yang sama juga telah berlakunya peperangan musuh bisik lah di kota Kuala Kedah, dan pengikut Tengku Sulaiman dan juga Tengku Sulaiman sendiri telah menyahut seruan untuk berjihad di kota Kuala Kedah lah untuk menentang Siam ketika itu. Dan penentangan mereka terhadap British di kawasan seberang Perai ini terhenti di situ sajalah. Di saat negeri Kedah dilanda pergolakan hebat ketika perang antara Siam dan Kedah memuncak dalam apa yang dikenali sebagai Perang Musuh Bisik pada tahun 1831, beliau muncul sebagai seorang tokoh yang tidak gentar menghadapi badai. Tengku Sulaiman, sang Raja Perai, bangkit sebagai benteng pertahanan, menjadi nadi strategi dalam usaha menawan kembali kota Kuala Kedah yang telah jatuh ke tangan Siam. Selepas serangan tersebut, di dalam banyak penulisan lah, antaranya J.M. Gulik yang menyebut bahawa 30,000 orang Kedah telah menyelamatkan diri ke seberang Perai dah. Dan mereka ni berpindah ke merata tempat lah di kawasan seberang Perai dan Pulau Pinang, terutama sekali di kampung kota. Setelah jatuhnya kota Kuala Kedah, jadi kampung kota ni menjadi satu kawasan yang penting dan menjadi pusat gerakan lah tentang Kedah sepanjang kempen 21 tahun tu lah.
Sejarah perjuangannya dari Kota Perai ini bukan hanya catatan sejarah. Ia adalah cerminan maruah bangsa dan kesetiaan tanpa syarat. Biarpun harga yang dibayar adalah nyawa sendiri. Antara tahun 1821 hingga 1842, bumi Kedah telah bergolak. Serangan Siam yang dikenali sebagai Perang Musuh Bisik telah menggoncang negeri ini. Yang kita kena faham dalam cerita Perang Kedah Siam ni berkaitan dengan Kota Pulau Kedah, berkaitan dengan kampung kota ni, yang kita kena tengok balik yang banyak orang terlepas pandang lah, dan banyak buku dia tak tahulah cuba menyembunyikan ke apa, ataupun mereka sendiri terlepas pandang adalah seberang Perai, termasuk dalam wilayah kampung kota Kampung Terui, dia masih lagi dalam wilayah Kedah. Okay. So masa serangan 1821 tu, kawasan-kawasan tu masih lagi sebahagian daripada Kedah. Di tebing Sungai Perai, Kota Perai berdiri sebagai salah satu titik penting jaringan pertahanan Kedah. Sungai yang tenang ini dahulu menjadi laluan keluar masuk pejuang-pejuang Kedah membawa senjata, bekalan dan harapan. Di sinilah Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II berundur buat pertama kalinya, mencari ruang untuk menyusun kembali kekuatan. Di tebing ini juga Tunku Sulaiman, Raja Perai, berdiri menyambut kepulangan kekandanya Sultan Kedah. Tiada masa untuk upacara atau sambutan, hanya tekad untuk berjuang. Jadi bila Tunku Sulaiman memerintah kawasan tu, dan dia adalah adik kepada Sultan Ahmad Tajuddin, sebab itulah Sultan Ahmad Tajuddin memilih untuk berundur ke kampung kota, sebab ada satu perjanjian yang dibuat di antara Kedah, Sultan Ahmad Tajuddin, Tunku Sulaiman dan Siam, yang menyebut bahawa kawasan seberang Perai ini diserahkan kepada Tunku Sulaiman, manakala Sultan Ahmad Tajuddin memerintah Kedah lah. Dan perjanjian ini dibuat secara rasmi lah di antara Siam dengan Kedah lah, yang menyebabkan Tunku Sulaiman ni boleh duduk di kawasan seberang Perai dan jadi Raja Seberang Perai. Yang ni kita kena tengok kajian yang saya sendiri sedang buat lah, yang bertajuk konflik Raja Muda Kedah, yang mana pada zaman ni Kedah berpecah pada 5 daerah ataupun 5 negeri lah. Okay. So selepas dah kita faham situasi tu, barulah kita boleh faham kenapa orang-orang Kedah ni dia berunduk sampai ke Pulau Pinang. Tunku Sulaiman menjadi perancang strategi, memastikan maklumat dan logistik terus sampai, walau negeri ini bergelut di tengah peperangan. Namun, perjuangan itu meragut nyawanya pada tahun 1831. Kota Perai menjadi saksi bisu kepada pengorbanan itu. Jadi yang merancang semua strategi perang ni adalah Tunku Abdullah dan juga Tunku Sulaiman lah, sebagai orang yang memerintah wilayah tersebut lah. Jadi kampung kota menjadi satu kawasan yang penting untuk orang-orang Kedah mendapatkan balik orang Kedah daripada Siam. Perjuangan tidak berakhir di situ. Menantunya Tunku Muhammad Saad bangkit meneruskan misi. Pada tahun 1838, Kota Perai sekali lagi menjadi markas pejuang Kedah mengatur serangan terhadap Siam. Dan di sinilah sejarah mengabadikan keberanian rakyat Kedah mempertahankan tanah air mereka. Di salah satu selekoh strategik Sungai Perai, Kampung Kubu dan Kampung Terus, terletaknya kediaman Tunku Sulaiman. Kedudukan rumah beliau di tebing sungai bukan kebetulan. Ia memberi kelebihan dari segi pemantauan laluan air dan kawalan ke atas pergerakan barang dagangan dan manusia. Dalam beberapa peta-peta lama yang telah dinukilkan oleh British pada tahun 1800 hingga 1831 melukiskan pelan tersebut dalam labelnya, iaitu residensi Tunku Sulaiman, iaitu berada tepat dalam kawasan Kampung Kubu dan juga Kampung Terus. Di Kampung Terus dan Labuh Banting juga hasil mahsul dari hulu sungai seperti biji timah, kayu, opium
dan pelbagai barang dagangan dikumpul dan dikenakan cukai. Kedudukan strategik pelabuhan ini menjadikannya nadi utama perdagangan di wilayah perai ini, sekaligus menarik minat British untuk membina kemudahan logistik dan gudang di sepanjang tebing sungai. Kedudukan Kampung Terus ni sangat strategik, kita lihat berada di teluk sungai Perai. Mungkin inilah yang menjadi kita alasan juga dulu bagaimana Tunku Sulaiman menjadikan tempat ini sebagai pusat perdagangan. Bagi memendekkan perjalanan kampung terus ke kampung kota, satu terusan buatan manusia telah dibina. Sebuah projek kejuruteraan yang luar biasa pada zamannya. Terusan ini mempercepatkan pergerakan dan menjimatkan masa. Kemudian ada terusan Kampung Terus. Terusan ni Tunku Sulaiman korek untuk memudahkan perjalanannya, berurusan setiap hari daripada kampung kota ke Labuh Banting, ke pelabuhan dan ke Kampung Terus menggunakan terusan. Di samping itu juga dia tidak mau mengambil risiko mengambil jalan sungai muda yang berlekok-lekok dari Sungai Dua ni, paksa melalui kawasan British, dan juga mungkin juga akan menghadapi gangguan ataupun serangan mengejut dan sebagainya. Sebab itu dia memilih mengorek terusan daripada kampung kota ke Kampung Terus. Ini juga satu peninggalan warisan sejarah yang sangat penting lah. Tidak jauh dari kampung kota, berdirinya Bukit Jelutong. Sebuah bukit sederhana namun menjadi saksi kepada peristiwa luar biasa. Bukit ini bukan sekadar bukit biasa, tetapi titik pertemuan sejarah, kuasa dan sempadan. Di kaki bukit inilah terletaknya Kota Perai, dan sesetengah catatan memanggilnya Kota Jelutong Perai, mengambil sempena nama bukit tersebut. Perang musuh bisik yang tercetus antara Kedah dan Siam membawa kepada campur tangan British, dan akhirnya pada persempadanan baru tahun 1831. Sebagai hasilnya, satu garis sempadan dilukis. Bukan di atas kertas sahaja, tetapi di atas bumi, dan Bukit Jelutong menjadi saksinya. Terbentuknya perjanjian 1831 tu disebabkan pihak Siam kata mereka tak boleh nak melintah Sungai Muda, dan mereka tak mau ada pertembungan ataupun pertempuran secara tidak langsung di antara Siam dengan British. So mereka minta buat sesuatu lah. Jadi peristiwa-peristiwa yang berlaku ni menyebabkan British mengambil peluang untuk buat satu lagi perjanjian 1831 dan mengisytiharkan pahlawan-pahlawan Kedah sebagai lanun dan perompak, dan mereka gunakan undang-undang tu ataupun akta tersebut untuk tangkaplah pahlawan-pahlawan di Kedah ni lah. Dan sejak daripada tu Kedah terpaksa bertahan daripada dua musuh, iaitu British dan juga Siam lah. Dan akhirnya disebabkan tekanan yang diterima tu menyebabkan muncul gerakan-gerakan gerila yang mana mereka menjadikan kawasan kampung kota tu sebagai markas utama untuk menyerang kedudukan Siam, khususnya di kawasan sepanjang Sungai Muda lah, khususnya di Sungai Petani, Kota Raja, Kuala Muda dan sebagainya, sebelum mereka naik ke Kuala Kedah di sinilah. Sempadan itu membelah Bukit Jelutong kepada dua bahagian. Sebelahnya wilayah Perai menjadi milik Kedah atau Siam ketika itu, manakala sebelah lagi di bawah kekuasaan British dikenali sebagai Province Wellesley. Sempadan yang ada tahun 1800 tu, yang 84 batu saja kan, 60 relung saja tu, dia tak banyak lagi. Dia tak cukup lagi untuk dapat membekalkan, kerana sebahagian daripada bahagian tengah hingga bahagian selatan tu tak boleh tanam pokok. Dia sawah dia berpayah, hanya bahagian utara saja. Jadi isu sempadan ni tak selesai walaupun 1831 perjanjian untuk menambahkan keluasan seberang Perai bertambah sebanyak 284. Jadi perjanjian ni masa perang IC dia ambil kesempatan masa perang musuh bisik kan.
Masa tu Sultan Kedah tak tanda tangan. Jadi semasa perang musuh bisik dulu ni, ramai orang-orang Melayu di Kedah ni mendapat perlindungan di Subang Perai. Saya pun kadang-kadang terfikir lah, kenapa Subang Perai British jadikan? Sebab apa? Sebab kalau tak ada Subang Perai, Siam serang habis penduduk Kedah. Ethnic cleansing waktu tu. Sebuah batu sempadan bahagian tengah telah dibina di tebing Sungai Perai. Sama seperti batu sempadan di bahagian utara di Sungai Muda dan selatan di Sungai Kerian. Persempadanan 1831 ni juga kita boleh lihatlah beberapa tinggalan dia. Antaranya batu terak lah yang kita tengok di tepi Sungai Muda dan juga Sungai Kerian. Selain daripada tu, antara tinggalan yang kita boleh lihat adalah rumah banglo milik Kolonel James Low lah di atas Bukit Merah ni yang masih ada lagi lah sehingga sekarang ni lah. Kesan daripada sempadan 1831 tu, akhirnya British berjaya lah mendapatkan kawasan Bukit Merah dan Pematang Poh ni yang mereka inginkan lah sebelum ni, yang menyebabkan tercetusnya perentangan Tengku Sulaiman tu. Ini adalah batu sempadan ataupun boundary pillar yang dibuat di antara British dan juga Siam pada tahun 1831. Batu ni adalah petanda ataupun sempadan di antara wilayah British, iaitu wilayah Provinsi Wellesley dan juga wilayah Kedah lah ataupun Siam lah ketika itu. Ini adalah batu sempadan atau boundary pillar tahun 1831. Sama seperti mana batu sempadan di Sungai Muda, batu ni adalah sempadan di bahagian selatan di tebing utara Sungai Kerian. Sungai Kerian ada di belakang sana. Sama seperti batu di Sungai Muda, batu di Sungai Kerian ni juga menjadi asas kepada persempadanan seberang perai selepas tu lah. Antaranya tahun 1869 sempadan yang baru di mana batu di Bukit Pancur menghala ke sini jugalah, ke batu 1831 ni. Dan juga kemudian pada tahun 1874 ada lagi satu persempadanan. Akhirnya pada tahun 1831 mereka berjaya lah mendapatkan kawasan ni. Kerana pada waktu tu kebanyakan penduduk di Subang Perai ni telah meninggalkan tanah mereka dan pergi ke berjihad di kota Kuala Kedah lah. Ada yang meninggal dunia dan sebagainya, dan akhirnya tanah di sini terbiar dan British berjaya mengambil alih lah tanah tu pada tahun 1831 lah, melalui perjanjian dengan Raja Ligor ketika tu lah. Pada tahun 1869, sempadan Provinsi Wellesley diperluaskan sekali lagi oleh pihak British. Dengan perluasan ini, seluruh wilayah Perai secara rasmi dimasukkan ke dalam jajahan British, menandakan berakhirnya kekuasaan Kedah di seberang Perai. Ini adalah batu sempadan 1869 lah, sempadan selepas sempadan 1831 lah. 1831 kemudiannya sempadan 1869 lah. Dan batu ni dibina di sepanjang sempadan timur seberang Perai sekarang ni lah. Dan kesemua batu ni ada 29 biji lah di sepanjang sempadan seberang Perai dari utara hingga ke selatan lah. Dan salah satunya batu ni lah. Dan lokasi ni adalah di kawasan Kelau Kedah dan bersepadan dengan di kawasan Pulau Pinang lah. Bila tak saja East India Company dibubarkan, dia terletak pada kerajaan British ini kan, Jabatan Jajahan dipijak untuk mempertentukan balik sepadan. Jadi dia lepas bagian ni hasil perjanjian
Mei 1869 lah. Sampai sini lah. Batu kan. Mungkin 21. Mungkin 20. Ya. Ke Pulau Pinang lah. Ke Seberang Perai. Dekat hingga sekarang. Ya. Lepas tu tahun 1874 yang Pangkor. Raja British ambil pula bahagian bawah. Wilayah yang dahulunya bernaung di bawah pemerintahan Raja Perai kini menjadi sebahagian daripada pentadbiran kolonial. Kampung Kota, tapak bersejarah kota lama yang pernah menjadi nadi pemerintahan wilayah ini, kini terletak dalam Mukim 21 dan Mukim 3, daerah Seberang Perai Tengah. Di Kampung Kota, terdapat sebuah langgar pemakaman di Raja Kedah. Di sinilah bersemadinya keturunan bangsawan Kedah dan juga ahli keluarga Tunku Sulaiman. Batu nisannya, walaupun di mamah usia, masih teguh berdiri, menjadi penanda kepada sejarah yang hampir dilupakan. Okey, makam ni, tentang makam diraja ni, Terus pas Perjanjian 1899. kita tengok dalam perjanjian 6 Mei 1869 ada dinyatakan tentang kedudukan makam ni. Ya, okey, artikel 3. British authority engaged to respect the royal burial ground at Kota Perai within the ceded territory and consider them still property of His Highness of the Yang di-Pertuan of Kedah. Ini perjanjian ni petikan lah ni artikel 3. Maksudnya bila diserah kawasan ni kepada British kena macam ada tanggungjawab lah untuk jagalah kawasan makam ni yang ada yang telah menjadi kawasan Seberang Perai dimasukkan lah. Kerana itu adalah properti Sultan Kedah. Milik Sultan kan. Milik Sultan Kedah. Jadi Lot 391 tu kerana ikut perjanjian ni dia ada grant lah, dia ada tulis special grant lah atas nama Sultan Kedah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang bila kita dekat pada kanun grant kanun tanah negara masih ada. Asalnya kota diraja dipenuhi dengan pokok buluh Cina. Sepanjang jalan laluan semuanya ditutupi dengan buluh Cina. Sekarang ni dah tak dapat dah kesan buluh Cina tu, dah habis. Penduduk kampung dah buang, duduk dirikan rumah. Jadi untuk maklumat sekarang ni hanya yang tinggal ketara adalah makam diraja lah. Okey, makam diraja ni baru dinaik pulih pada tahun 2022 tak silap saya. 2022 dinaik pulih balik makam atas peruntukan Majlis Majlis Daerah Seberang Perai Tengah. Di Kampung Kota juga, makam Kampung Kota juga telah pun dinisbahkan, iaitu makam anandanya, iaitu Tunku Kutam, iaitu salah seorang daripada anak perempuan Tunku Sulaiman, dan juga ada juga yang lain-lain juga yang masih lagi tidak dapat pembacaan epigrafinya sehingga sekarang. Di sinilah penduduk tempatan, NGO Persatuan Sejarah dan NGO daripada Persatuan Kerabat Kedah menjaga warisan ini, membersihkannya setiap kali musim tertentu. Bagi mereka, ia bukan sekadar tanah perkuburan, tetapi lambang identiti dan akar keturunan. Hari ini kami sedang membuat kebersihan, mencuci makam-makam yang ada di dalam tu sebanyak 5 buah kubur. Kami sekarang ni bersama-sama dengan ahli-ahli kumpulan sejarah Pulau Pinang. Kami bergotong royonglah beramai-ramai untuk mencuci makam diraja. Tidak jauh dari Kota Perai, di Kampung Terus, satu lagi makam menyimpan kisah lama. Walaupun tidak semua orang tahu
siapakah yang dimakamkan di sini. Cerita-cerita lisan menyebut ia milik seorang tokoh dari kerabat di Raja Kedah yang digelar sebagai Makam Tok Perat. Kampung Terus di kawasan Wak Perahu mempunyai sebuah makam lama yang berdekatan dengan sebuah halaman rumah kampung yang tak jauh daripada kawasan Sungai Perai. Dan jumpa ni telah bermula semenjak orang kampung orang kampung tu sendiri, iaitu Wairhan Darman memecahkan sebuah busut dan akhirnya menampakkan pesisi batu nisan Aceh yang bertipologikan hampir mengikuti lewat abad ke-18 lewat abad ke-17 yang menjadikan ianya sebagai satu ikonik kepada penduduk kampung sebagai satu sejarah yang perlu diangkat. Jadi saya ambil pendekatan untuk mengkaji tentang makam tersebut adalah milik siapa. Salah satunya adalah milik pada Tunku Sulaiman dan juga mungkin milik para kerabat diraja ataupun ahli keluarga Tunku Sulaiman. Bagi sesetengah orang, makam ini adalah tempat ziarah rohani. Namun, dari sudut yang lain, ia adalah simbol sejarah yang perlu dipelihara untuk generasi mendatang. Dan dalam rentetan hampir 700 tahun ke 800 tahun, Batu Nisan Aceh ini sebagai satu sinonim kepada kerabat diraja dan juga bangsawan serta pembesar-pembesar dan juga orang-orang yang diiktiraf oleh Sultan sebagai satu penghormatan terakhir terhadap sumbangan dan juga baktinya di atas muka bumi ini. Jikalau di seberang Perai dan seberang Perai juga Pulau Pinang telah direkodkan hampir 21 hingga 30 pasang Batu Nisan Aceh yang ditemui sejak daripada tahun 77 sehingga kini. Warisan seperti Kota Perai dan makam-makam ini bukan sekadar cerita silam. Ia adalah cerminan kepada identiti kita. Namun, tanpa usaha bersama, warisan ini boleh hilang ditelan masa. Inilah amanah yang perlu kita pikul agar sejarah yang tertulis di bumi ini kekal terpahat dalam ingatan bangsa. Sejarah bukan sekadar catatan dalam buku. Ia hidup di setiap batu, sungai dan tanah di sekitar kita. Kota Perai, Tunku Sulaiman, makam kampung kota dan makam kampung terus, semuanya adalah warisan kita. Warisan ini adalah amanah. Warisan ini tanggungjawab kita.